Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita bertemu, untuk kita berkumpul pada hari ini dan membincangkan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Dan kita dah tertangguh 2 bulan dah tak mari, sebab satu cuti, yang kedua adalah urusannya sehingga menjadikan kelas kita tertangguh. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita tentang buku Ni'mati Kehidupanmu, Istamti' Bihayatik, yang mana sepanjang pengajian kita ini kita berpesan kepada semua, termasuklah diri saya sendiri, bahawa sesungguhnya kehidupan ini kalaulah dia ditala dengan talaan wahyu, disusun dengan susunan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul, maka insya-Allah dia akan jadi kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Kerana kebahagiaan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang lebih tahu tentang perkara yang membahagiakan hati dan juga kehidupan seorang hamba lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Azza wa Jalla yang paling utamanya, kerana Allah Azza wa Jalla lah yang mencipta kita dan mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam perbincangan Istamti' Bihayatik adalah satu kitab dan satu perkara yang membicarakan tentang sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam sudut akhlak Nabi yang menjadikan kehidupan baginda walaupun menerima pelbagai bentuk cabaran, tetapi baginda orang yang sangat bahagia dengan kehidupannya. Lalu kita nak sisi itu, sudut itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan bacaan kita kepada kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita orang yang berakhlak, kalaupun tidak sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang-kurang kita boleh ikut, kita boleh tiru apa yang kita mampu untuk laksanakan. Kana khuluquhul Quran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Bahkan orang yang beribadah dengan akhlak ini akan mendapat manfaat yang sangat besar, kerana akhlaklah antara perkara yang paling berat pada timbangan mizan pada hari akhirat, dan dia adalah satu bentuk ibadah yang manusia senantiasa melaziminya. Kalau kita ni hati baik, maka di atas kebaikan hati itu pahalanya berterusan selama sifat itu ada dengan kita. Kalau kita berakhlak dengan lemah lembut, dengan sopan santun, selama kita bersifat dengan sifat begitu, maka diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla di atas akhlak tersebut. Kerana sunnah itu bukan sekadar pada perlakuan, bukan sekadar pada perkataan, malah dia juga pada sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak Nabi. Orang yang simpan janggut, dia mengikut sifat sunnah pada sudut sifat fizikal, dan selama janggut tu ada di dagu dia, dapatlah dia pahala menyimpan janggut. Maknanya itu adalah satu bentuk amalan yang mudah. Nah, begitulah juga dengan sifat akhlak. Berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak itu tidak terpisah daripada seorang tuannya. Selama dia berada dalam sifat tersebut, maka dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pahala dengan mengharapkan pahala pada sifat, pada akhlak yang baik, itu adalah antara satu ruang ibadah yang sangat besar. Insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik,
dan kita akan mengikut petunjuk Nabi SAW dalam soal tersebut. Baik, bab yang akan kita bincangkan pada pagi ini ialah ar-rifqu, soal kelembutan. Soal kelembutan. Bahawa Nabi SAW pernah Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma naza'a min syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada pada seseorang melainkan dia menghiasinya. Orang itu akan terhias, orang itu nampak cantik dengan kelembutannya, dan tidaklah dia ditarik daripada sesuatu melainkan dia akan menghinakannya. Nabi SAW orang yang sangat lemah lembut. Bahkan disebut Nabi ini salah satu daripada sifat Allah Azza wa Jalla, puji Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukminin raufur ar-rahim. Rauf adalah bersopan santun, rahim adalah bersikap dengan penyayang. Jadi kita akan bincang soal bagaimana sifat Nabi SAW. Nabi SAW minta kita supaya berlemah ar-rifqu, berlemah lembut. Dalam tajuk kita atau buku kita tu kesurat apa? Saya pun lupa, kalau tengah-tengah cari. Selepas daripada bab yang kita baca sebelum daripada ni, nakhtalif wa nahnu ikhwan, kita berbeza dalam keadaan kita juga bersaudara. Selepas daripada kita berbeza dan kita juga bersaudara, datang bab tentang kelembutan ataupun ar-rifqu ni, berlemah lembut, bertolak ansur, lebih kurang maknanya. Baik, Syekh mendatangkan satu pernyataan. Boleh tak kalau kita nak mengangkat satu besi yang beratnya 1 tan dengan sekadar 1 jari? Naam, boleh, sekiranya betul pada caranya. Macam mana? Mai keren, ikat kuat-kuat, kemudian tolak dengan 1 jari, maka terangkatlah besi tersebut. Naam. Kalau kita duk kerah juga, nak angkat juga dengan 1 tangan kita, 1 jari, mesti tak dapat. Kadang-kadang kita boleh melawan satu benda yang sangat besar, sangat keras, dengan kelembutan yang ada bila kena pada caranya. Kalau kita nak angkat besi ke 1 tan, atau bagi dumbbell 100 kilo tu pun terketar-ketar dah nak angkat. Tapi bila dengan cara yang betul, insya-Allah kita boleh angkat walaupun dengan 1 jari, iaitu kita guna alatan yang betul. Begitulah juga dengan sifat manusia. Boleh jadi ada manusia, kita nak ubah pendapat dia sangat-sangat susah. Lebih berat lagi daripada nak memikul besi 1 tan. Tapi dengan cara yang tepat, dengan kelembutan ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuka hatinya dan dia mengikut pandangan dan mengikut apa yang kita katakan kepadanya. Satu hari 2 orang bergaduh, dia nak meminang, nak pergi meminang anak perempuan kepada seorang lelaki. Pakatlah 2 sahabat ni, pakatlah 2 orang sahabat. Maka dia kata, okey, aku pinang yang kecil, kamu pinang yang besar. Nah, aku pinang yang adik, kamu pinang yang kakak, dia kata. Nah, bukan kakak dengan adik, dia kata aku pinang yang muda, kamu pinang yang tua. Habis kurang ayat macam tu. Marahlah kawan ni dengar, aku kan dia nak ambil muda, ini nak ambil hak tua. Lalu yang dia kata, mana cik? Aku ambil hak muda, kamu ambil yang tua. Jawab dia seorang lagi, kata, okeylah macam ni, kamu ambil yang muda, aku ambil yang lebih muda daripada dia. Dia pun okeylah setuju. Sebab apa? Dia tak boleh dengar perkataan aku ambil yang tua. Dia kata kamu ambil yang muda, aku ambil yang lebih muda daripada dia. Okey, set jadi. Maknanya apa? Dia menggunakan uslub yang akhirnya boleh memberikan persetujuan dan mukni. Orang boleh terima cadangan dia, padahal benda yang sama, tetapi dia menggunakan uslub yang berbeza. Kalau kita bincang tentang fannut ta'amul ma'al mukhalifin, apabila saya pernah buat, kita diskusi dengan para asatidzah tentang bagaimana seni kita bermuamalah dengan orang yang bertentangan pendapat dengan kita. Banyak
banyaklah kaedah-kaedahnya. Antaranya dia kata ialah, antara yang dia sebut ialah, di saat kamu berbeza pendapat atau berkata satu perkataan kepadanya yang menyebabkan dia marah ataupun tak setuju, sebenarnya ada banyak lagi uslub perkataan yang berbeza tapi menyampaikan kepada maksud yang sama. Saya dah sebut banyak kali dalam kuliah kita. Contoh kita kata, jangan duduk di sini. Jangan duduk di sini. Dengan dia kata, mohon agar tidak duduk di sini. Benda yang sama aja, tapi bahasa nombor dua lebih lunak daripada yang pertama. Yang ni kata jangan duduk di sini. Yang satu kata mohon agar tidak duduk di sini. Satu lagi dia kata jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Orang lain kata mohon agar dibuang dalam tong sampah. Ayat yang berbeza, maksud yang sama, tapi yang dua lebih lembut sehingga mudah diterima oleh orang yang dinasihati, boleh diterima olehnya. Kerana itu ar-rifq, berlemah lembut dalam menuturkan sesuatu perkara adalah sifat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Kalaulah Allah Azza wa Jalla berkehendak kepada satu penduduk rumah itu dengan kebaikan, penghuni rumah dengan kebaikan, Allah masukkan ke dalamnya kelembutan. Dan kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak dengan keburukan, Allah cabut daripadanya kelembutan ini, sifat lemah lembut daripadanya. Dan Allah Azza wa Jalla Rafiq, yuhibbur rifq. Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rafiq, sangat lemah lembut. Bahkan Allah menyukai perkara yang sopan ataupun kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah mengurniakan atas kelembutan apa yang tidak dikurniakan dengan kekerasan. Apa yang tidak dikurniakan dengan kekerasan, dan Allah memberikan dengan kelembutan itu apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Naam, bersifat dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rafiq maknanya al-hayyin, yang mudah, al-layyin, yang lembut, yang disukai oleh semua manusia. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan hati-hati manusia berasa tenang apabila orang berbuat baik dan berlemah lembut dengannya. Itu fitrah yang diberikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tathiqu bihi, bahkan orang yang bercakap dengan lemah lembut lebih diyakini daripada yang bercakap kasar. Tengok orang jual barang MLM datang, dia kempen macam Allah cakap tu gak pijak semut tak mati. Barang asalnya 3,000 boleh jual dengan harga 10,000. Pasal apa? Dia punya percakapan dia. Kadang-kadang orang yang nak marah tiba-tiba kena ayat 2-3 kali, dah jadi tenang. Sebab apa? Lemah lembut. Nak marah dan sebagainya, bila berhadapan dengan kelembutan, akhirnya sekali jadi sejuk, tak jadi nak marah dan sebagainya. Sebagai contoh, didatangkan dalam buku kita ini kisah masyhur Imam Abu Hanifah dengan anak muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Imam Abu Hanifah dengan anak muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf ni anak murid yang disayangi oleh Abu Hanifah. Dulu dia fakir. Masa mula-mula dia kecil, dia fakir. Sehingga ayah dia ni tak bagi dia belajar, suruh dia pergi bekerja, pergi ke pasar cari rezeki, balik ke rumah. Tapi Abu Yusuf pergi belajar, kemudian baru pergi ke pasar, balik begitu, sehingga dimarahi oleh ayah dia sebab lambat datang ke pasar dan sehingga payah bekerja. Lalu Abu Hanifah dia sayang kepada Abu Yusuf. Tengok Abu Yusuf ni orang yang cerdas, bijak, rajin belajar. Dia pun satu hari tengok lama tak mari,
Dia tanya Abu Yusuf, kenapa tak datang? Dia kata, ayah tak bagi datang, ayah suruh pergi kerja dekat pasar. Syekh Imam Abu Hanifah panggil ayah kepada Abu Yusuf. Dia kata, berapa Abu Yusuf dapat sekali dia pergi ke pasar? Dia kata, dapat 2 dirham. Dapat 2 dirham setiap hari. Naam, setiap hari 2 dirham. Okeylah, aku bagi kepada kamu 2 dirham, wahai ayah Abu Yusuf, dengan syarat kamu benarkan anak kamu ni belajar. Mana aku gaji dia untuk dia belajar. Sayangnya Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Maka dia pun melazimi Abu Yusuf, belajar demi belajar. Sampailah Abu Yusuf ni jadi seorang yang alim. Ya. Tiba-tiba sampai waktu dia muda, dia jadi orang yang sangat pintar, orang yang cerdas, bijak. Tiba-tiba dia sakit. Bila dia sakit, maka Abu Hanifah pergi ziarah anak murid kesayangan dia ni. Bila sampai sana, dia pun duduk tengok sakit-sakit yang sangat teruk, parah dah. Sehingga Abu Hanifah tengok, sedih dia. Dan dia takut Abu Yusuf mati dalam keadaan sakitnya ni. Dia pun dalam keadaan tu, selepas dia ziarah, dia pun keluar. Dia berkata kepada diri dia, Abu Yusuf, sedihnya Abu Yusuf, laqad kuntu arjuka linnasi min ba'di. Sungguhnya aku harap kamulah jadi penggantiku kalau aku tak ada nanti. Abu Hanifah, dia kata, kalaulah aku mati, sebenarnya aku harap Abu Yusuf lah sebagai ganti. Dia sedih tangkap Abu Yusuf meninggal. Dalam keadaan tu, ada anak murid dia dengar. Dia pergi sambung dalam mengajar kelas Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Lepas 2 hari, tiba-tiba Abu Yusuf sembuh. Bila sembuh, dia pun siap-siap pakai baju nak pergi majlis Abu Hanifah. Tiba-tiba kawan dia kata, nak pergi mana? Aku nak pergi majlis Abu Hanifah. Lepas tu anak murid dia kata, sekarang ni pun kamu nak belajar lagi? Mu tahu dah Abu Hanifah kata apa waktu kamu sakit? Dia kata, aku harap Abu Yusuf lah gantiku apabila aku tak ada. Maknanya apa? Ilmu kamu dah tinggi. Abu Hanifah ni kalau dia tak ada, kamulah sebagai ganti. Ilmu kamu dah sama dengan Abu Hanifah. Ya ke? Ya ke dia kata. Ya ke dia kata, okeylah kalau dia macam tu. Dia pun kalau gitu tak payah belajar. Aku ngajarlah. Dah setaraf dengan Abu Hanifah dah ni. Dia pergi ke masjid, buat halaqah dia sendiri. Buat satu majlis halaqah dekat dengan halaqah Abu Hanifah, tok guru dia. Bila Abu Hanifah pun tengok, dia tengah mengajar, tengok ada halaqah baru. Dia kata, tu halaqah siapa? Halaqah Abu Yusuf, anak murid kamu. Abu Yusuf, bukan dia sakit? Tak, sekarang dia dah sembuh. Habis itu bila sembuh, kenapa dia tak datang majlis aku? Tak, dia kata, Syekh, orang bagi tahu kepada dia, waktu dia sakit, kamu kata kamu harap dialah pengganti kamu. Abu Hanifah kata, ni tak boleh jadi, ni anak murid lawan tok guru ni. Ni mesti bagi pelajaran kepada dia. Maknanya Abu Hanifah bukanlah maksud pada perkataan itu dia ni telah sempurna ilmu, tapi dia nak memberi pelajaran kepada anak murid bahawa ilmu ni mesti kena belajar sampailah kita tua pun, kita mati kena belajar. Apatah lagi tok guru masih lagi hidup di depan, maka belajar dulu. Selama dia ada, belajar. Cuma dia kata, nak marah macam mana? Abu Hanifah dia orang pintar, cerdas. Dia tak marah. Cuma dia kata kepada salah seorang anak murid dia, anak murid aku, fulan, pergi kepada guru yang sedang mengajar tu. Kamu tanya dia satu soalan. Mesti dia seronok kalau orang tanya dia. Orang tu, dia baru balik, baru boleh bagi fatwa. Tengah seronok nak jawab soalan. Semua soalan orang tanya, mesti dia jawab belakang. Dan dia tahu anak murid dia macam ni. Dia berkata, kita tanya dia satu soalan. Soalan apa? Dia kata, seorang lelaki pergi hantar satu kain kepada tukang jahit.
untuk tukang jahit tu potong baju. Kemudian selepas beberapa hari dia pergi nak ambil baju tersebut, lalu tukang jahit tu tak mengaku dia ambil baju tu. Orang ni pun pergi mengadu kepada polis, lalu polis ambil sampai ke tempat dia dan polis ambil baju tersebut. Soalan dia, baju yang siap potong tu kena bayar upah ke tak bayar upah? Sudah. Soalan dia ni tak ngaku dia potong baju. Orang ni pergi hantar kain, minta potong baju. Lepas beberapa hari, dia nak pergi ambil baju yang siap potong, tukang jahit tak mengaku. Mana ada? Dia pun pergi report kepada polis. Bila polis pergi ambil baju yang siap potong tu, kain yang dia hantar, dan dia bagi kepada tuan kain tersebut. Soalan dia, baju tu atau tukang jahit tu boleh ambil upah ke ataupun tak kena bayar di atas sifat dia potong baju tu? Cuba jawab. Rasa-rasa kena ke tidak? Jawab Abu Hanifah, kalau dia jawab kata kena upah, salah. Kalau dia kata tak kena upah pun salah. Sudah. Dia pun pergi. Orang ni pergi test Abu Yusuf. Sampai Abu Yusuf, Syekh, Assalamualaikum. Salam. Ada soalan nak tanya? Ya, saya ada soalan. Dia pun bagi soalan. Soalan siapa? Siapa tukang jahit ni kena upah tak? Tak kena upah. Dia kata kena upah sebab dia dah siap jahit. Kata salah. Baik. Dia pun tengok kali lagi. Tak jadi, tak kena upah. Dia pun kata salah. Pula dah aku kata salah, kena salah, aku kata betul pun salah. Dia pun fikir sekejap, dia tanya, soalan ni daripada siapa sebenar? Dia pun kata, dia pun tunjuk tu, Syekh tu suruh aku mari tanya kamu. Dia pun tengok Abu Hanifah, tok guru dia. Dia tahu tok guru dia. Dia pun bangun daripada majlis dia pergi duduk depan sekali tempat hak biasa dia duduk. Dia pun tanya, Syekh, ada masalah? Abu Hanifah tak layan dia. Duduk sekejap, tak paling pun dia. Syekh, aku nak tanya masalah. Abu Hanifah tak paling. Sampai akhirnya dia duduk melutut depan Syekh. Lalu dia tanya Syekh dengan penuh adab sebagai seorang anak murid kepada guru. Jadi dia kata, Syekh, aku ada satu masalah. Syekh kata, apa masalah kamu? Dia pun senyum. Syekh kan tahu masalah tu. Syekh tanya saya, aku tak boleh nak jawab. Apa dia? Syekh kata apa? Masalah tukang jahit dengan bajunya. Ya. Syekh kata, pergilah jawab, kamu kan dah jadi Syekh. Pergilah jawab, kamu kan dah jadi Syekh. Dia kata, Syekh tu kamu, bukan aku. Yang Syekh tu kamu, bukan aku. Maka Abu Hanifah kata macam ni, kita tengok kepada tempat dia potong. Kalau dia potong ikut saiz orang yang hantar kain, makna dia potong kerana orang tu. Cuma ada sebab dia tak mengaku tu, wallahu ta'ala alam. Jadi oleh kerana dia potong atas saiz orang tu, dia kena bayar upah sebab dia dah tunaikan tanggungjawab dia potong ikut saiz orang yang bagi. Tapi kalau dia niat daripada awal dia nak ambil kain tersebut, dia potong ikut saiz dia, maka orang ni tidak layak untuk diberi upah sebab dia tidak menunaikan tugas yang diamanahkan kepadanya. Maka tengok kepada saiz baju kain yang dia potong. Lalu faqabbala Abu Yusuf ra'sa Abi Hanifah. Sebab tu Abu Yusuf pun dia bangun dan dia cium kepala Imam Abu Hanifah, dan dia melazimi Imam Abu Hanifah sampailah Abu Hanifah meninggal. Barulah dia berani untuk mengajar selepasnya. Tengok adab dan akhlak seorang guru dengan anak muridnya. Bagaimana kalau dia marah pada masa tu, saya, maka putuslah hubungan dia dan anak murid dia. Anak murid juga alim, tok guru juga alim,
tapi dia menasihatinya dengan begitu lemah lembut. Sehingga akhirnya Abu Yusuf melazimi Abu Hanifah sampai Abu Hanifah meninggal. Dan bila Abu Hanifah meninggal, barulah dia mengajar untuk manusia selepas ketiadaan Abu Hanifah. Ini contoh akhlak yang ditunjukkan oleh seorang alim dengan anak muridnya. Tapi nak sampai tahap ni, kena sangat-sangat sabar. Sangat-sangat sabar. Begitulah yang disebut kadang-kadang kita ni, mungkin itu kita dengan atau Abu Hanifah dan anak murid. Pada sudut kita dengan anak-anak kita mungkin, kita dengan keluarga kita mungkin, macam mana kita nak praktik, kita nak amalkan satu ayat Al-Quran yang Nabi, yang Allah Azza wa Jalla pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Semua kita nak sampai kepada perkara tersebut. Tapi soalnya macam mana nak menyampaikan dia. Sebagaimana Nabi patah kata melentur buluh daripada rebungnya. Sebagaimana Nabi SAW juga berpesan dengan berbaiklah dengan wanita. Wanita ni dia dicipta daripada tulang rusuk. Kalau kamu kerah nak betulkan dia, patah dia. Tapi kalau kamu tak buat apa-apa, dia akan bengkok buat selama-lamanya. Wastausu bin nisa'i khaira. Dan Nabi kata, berlemah lembutlah, berbuat baiklah dengan para wanita. Macam mana nak buat? Ar-rifq. Ar-rifq, berlemah lembutlah dengan mereka. Nak buat tu payah. Sampai peringkat kita boleh dididik satu generasi yang begitu cinta kepada Allah dan boleh sama-sama jaga diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Imam Umar ibn Abdul Aziz, kisah yang masyhur dengan anaknya Abdul Malik. Anak dia Abdul Malik, satu hari Umar bin Abdul Aziz ni letih. Bila dia letih, dia pun nak pergi berehat, nak tidur qailulah sebelum zuhur. Jumpa dengan anak dia Abdul Malik. Abdul Malik, maka dia tengok ayah dia ni masuk dalam bilik. Dia kata, ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi berehat. Dia kata, ayah nak pergi tidur, sedangkan ayah belum lagi selesaikan urusan rakyat yang dizalimi. Ayah khalifah, ayah belum selesai urusan orang yang dizalimi, ayah nak pergi tidur. Dia kata, wahai anakku, semalam ayah tak tidur disebabkan sibuk dengan urusan Pak Cik Mu Sulaiman. Nanti insya-Allah lepas tidur nanti zuhur nanti kita selesaikan urusan orang yang datang bertanya dan mengadu masalah. Lalu jawab Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz, min aina laka an ta'isha ila zuhur? Wahai ayah, siapa yang boleh jamin ayah ni hidup sampai waktu zuhur? Bila dengar begitu, Umar bin Abdul Aziz kata, mari dekat sini. Mari dekat sikit. Kalau kita mari dekat sikit tu, berdebar dah. Anak dah berdebar dah, mari sini dekat. Rasa kata anak orang lain, anak ustaz pun kecup kepala kalau pagi tu. Mari sini. Sampai-sampai dekat, dia cium kepala anak dia. Cium kepala. Lalu dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada sulbiku orang yang boleh membantuku dalam agama. Anak dia menasihat kepada ayah dia. Sebab apa? Yang satu, dia telah didik anak dia untuk takut kepada Allah. Yang kedua, anak dia juga sayang kepada ayah dia kerana Allah. Sehingga dia takut kalau ayah dia tak buat laksana ni, yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat ialah ayahnya juga. Dan dia tak sanggup untuk ayah dia diazab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi alangkah lemah lembutnya urusan dua beranak tersebut. Macam mana Umar bin Abdul Aziz boleh didik anak dia sampai begitu? Dalam keadaan begitu pun anak tegur dia, dia panggil dan dia cium kepala anaknya.
Dan dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada sulbiku orang yang boleh membantuku dalam agamaku. Allahu Akbar. Ar-rifq, lemah lembutnya dia dengan anaknya. Dan ini yang kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada Nabi. Sehingga bila dia meninggal, bila Nabi wafat, Fatimah tak boleh hidup tanpa Nabi. Dan Fatimah meninggal hanya 6 bulan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan semua ulama bersepakat bahawa meninggalnya Fatimah disebabkan sakit kerana terlalu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana seorang ayah yang begitu dengan anaknya? Pantas anak begitu sayang. Anak tak boleh tidur kalau tak ada ayah. Anak tak lena kalau tak ada ayah. Dan begitu juga sebaliknya ibu dia, kalau bersifat dengan lemah lembut dan juga berhikmah. Baik. Satu lagi kisah bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar bin al-Khattab dia pergi kepada seorang Yahudi dan dia dengar perkataan Yahudi dalam kitab Tauratnya. Perkataan Yahudi pada Tauratnya. Dia pun rasa takjub dengar cerita orang Yahudi ni. Dia pun minta Yahudi tu salin dan bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salinan daripada kitab Taurat, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, dan darjatnya adalah hasan. Nabi bila Umar pergi baca depan Nabi sebahagian kandungan Taurat, Nabi rasa ni sudah berat. Macam mana Umar pergi ambil satu petikan Taurat daripada Yahudi, kemudian siap minta dia salin lagi, bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi takut ialah kalau beginilah keadaannya, takut-takut bercampur antara Taurat dengan Al-Quran. Sebab zaman tersebut adalah zaman penurunan wahyu. Boleh jadi apa yang ditulis dianggap Quran padahal dia daripada Taurat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Umar, dalam ertinya, apakah kamu ini syak kepada syariatku? Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang kepada kamu bawa syariat ini yang putih dan bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirunakum bihaqqin fatakdzibu bihi au bibatilin tasdaqu bihi. Jangan kamu pergi tanya Yahudi tentang agama kamu. Boleh jadi dia benar atau kamu dustakan dia, atau dia dusta kamu benarkan dia. Demi Allah, kata Nabi, kalaulah Nabi Musa tu masih hidup, dia tidak boleh kecuali mengikut apa yang aku bawa. Nabi pesan kepada Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Tapi bersifat pesanan. Nabi tak marah kepada Umar. Cuma Nabi kata, kalau Nabi Musa masih hidup, dia juga mesti ikut aku. Naam, begitulah Nabi dengan para sahabatnya. Para sahabatnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang lemah lembut dan tidak sampai peringkat terhina. Tidak sampai terhina. Bukanlah kelembutan Nabi itu sampai peringkat orang pijak kepala dia. Tak boleh juga. Ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlembut, tapi sampai satu masa perlu bertegas, Nabi akan bertegas. Di saat Nabi dicerca, dihina oleh orang Quraisy, Nabi pergi salat di depan Kaabah. Nabi pernah salat di depan Kaabah, orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi senyum. Nabi diam, kemudian Nabi pergi. Kali kedua pun orang hina, begitu juga. Kali ketiga pun begitu juga. Maka pada kali yang keempat, Nabi kata, kalau kita tetap berlembut, dia rasa besar kepala orang kafir. Lalu Nabi kata, Nabi paling kepada mereka. Kali ketiga tu Nabi berpaling kepada mereka. Nabi kata,
Atasma'una ya ma'syara Quraisy. Kamu dengarkan wahai orang-orang Quraisy. Demi Allah, demi Tuhan yang tanganku berada di dan yang nyawaku berada di tangannya, kata Nabi, laqad ji'tukum bidzabh. Sesungguhnya aku akan bawakan sembelihan-sembelihan kepada kamu. Maknanya yang Allah Azza wa Jalla janji kepadaku adalah membunuh kamu semua. Nabi kata begitu kepada mereka. Akhir sekali Nabi duduk begitu, dalam keadaan tegasnya Nabi. Orang kafir tu bila dengar begitu terdiam semua. Bila mula Nabi bertegas, dia pula berlembut. Dia kata, insarif Abul Qasim Rashidan fama kunta jahulan. Wahai Abu Qasim, pergilah. Kamu kan orang cerdik. Mana kamu ni tidak bodoh. Kamu tak jahil. Gini tak apa. Kami tak ganggu dah kamu lepas ni. Tegasnya Nabi SAW apabila orang naik kepala. Sebab tu dikatakan dalam syair, idza qila hilm faqul falil hilmu mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlun. Apabila dikatakan bijaksanalah, berhikmahlah, maka katakan kepadanya, hikmah itu, kebijaksanaan itu ada pada tempatnya, dan kebijakan seorang pemuda bukan pada tempatnya, itu dinamakan jahil. Itu dinamakan jahil. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan sejarah banyak membuktikan sifat berlemah lembut ni boleh menjadi diplomasi kepada banyak masalah. Kalau orang nak bunuh diri pun dengan lemah lembut lah orang boleh selamatkan dia. Kalau tekan dia, silap-silap, yang kita nak selamat jadi disaster. Malapetaka, dia pula terjun. Asal dia pun tak niat-niat nak terjun boleh jadi. Tengah bingung nak terjun ke tidak, akhir sekali kalau kita pergi tekan, dia pula pergi terjun bunuh diri, dan seumpama dengannya. Kadang-kadang begitu. Satu sejarah juga disebut dalam kisah bagaimana sewaktu hijrah Zainab, anak kepada Nabi SAW, isteri kepada Abul As. Waktu Abul As, selepas daripada berlakunya peperangan Badar, Nabi masa itu duduk di Madinah dan Zainab masih lagi berada di Mekah. Tiba-tiba Nabi SAW atau suami dia Abul As nak hantar Zainab ni balik jumpa Nabi SAW di Madinah. Bila pergi Madinah, ringkas cerita, Abul As minta adik dia atau saudara dia yang bernama Kinanah supaya hantar Zainab ni sampai ke pintu Madinah jumpa dengan Nabi SAW. Tapi dia keluar di tengah hari. Siang-siang hari itu dia keluar, sehingga bila dia keluar, orang-orang Quraisy semua pergi dan nak serang dia. Sebab apa? Pada masa tu baru selesai peperangan Badar, dan orang dengan Nabi Muhammad masa tu ramai pembesar-pembesar Quraisy terbunuh dalam peperangan Badar. Mereka masih lagi rasa nak marah kepada Nabi SAW. Bila mereka datang mendekat, tiba-tiba mereka panah haudaj, iaitu macam kemah di atas unta yang dinaiki oleh Zainab binti Rasulullah SAW. Kinanah ni bila dalam keadaan tersebut, dia berhenti, dan dia seorang pemanah yang hebat. Dia berhenti, dia susun anak panah depan dia dan dia duduk. Berhenti situ, siapa mari aku panah. Suasana tegang. Orang Quraisy tak boleh nak dekat, dia juga tak boleh nak pergi. Tegang, duduk situ. Susun anak panah. Dan depan dia orang Quraisy nak marah kepada dia sebab nak balik Zainab jumpa Nabi SAW. Tiba-tiba datang Abu Sufyan. Abu Sufyan ni orang yang bijaksana, walaupun masa tu dia belum lagi Islam. Dia pun sampai dekat Kinanah nak panah dia. Dia kalau sedia ni, anak panah duduk ni, Abu Sufyan kata, kuffa anna nublak. Tahan anak panahmu daripada kami. Kami datang nak bercakap dengan kamu, tak nak buat apa-apa. Lepas tu dia pun letakkan panah dia, Abu Sufyan mari. Abu Sufyan mari berunding. Suasana tegang pada masa tersebut. Lalu dia kata,
kamu ni buat salah, dia tu. Kamu tahu kenapa? Kamu keluar membawa seorang perempuan di tengah-tengah pandangan manusia. Dan kamu tahu apa musibah yang telah menimpa kami orang Quraisy selepas berlakunya peperangan Badar. Ini anak Muhammad. Kami pun tak larang kamu. Kalau kamu nak bawa, tak ada masalah. Tapi tolong jaga perasaan-perasaan mereka ini. Baru lepas perang, apa yang Muhammad telah buat kepada mereka. Pembesar-pembesar mereka telah dibunuh. Macam inilah. Tahan dulu anak panah kamu. Tahan dulu kamu keluar. Bawa balik Zainab masuk ke Mekah. Jangan keluar. Sehingga apabila keadaan tu tenang, maka kamu keluarlah di malam hari. Jangan sampai orang tengok. Aku pun tak nak halang, tapi kamu kena jaga orang ini. Dia pun dua-dua jadi lembut. Okeylah, simpan panah dia, ambil Zainab, masuk pula ke Mekah. Orang lain pun senyap. Sehinggalah waktu tenang, orang pun dah tak cakap dan sebagainya. Malam-malam dia pun bawa Zainab sampailah bertemu dengan utusan Nabi SAW dengan Madinah, sampai ke Madinah. Akhirnya yang berlaku, Zainab pun sampai ke Madinah, tidak berlakunya pertumpahan darah, dan orang Quraisy pun akhirnya tenang dalam keadaan dia. Cuba kalau tidak ada orang yang bersifat begitu, akhirnya boleh sampai terbunuhnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rifq, kelembutan dalam dakwah baik, dalam memberi nasihat baik, dalam pekerjaan baik, dalam semua aspek hidup kita. Sesungguhnya orang yang bersifat lemah lembut, dia telah mewarisi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua situasi, bersikaplah dengan sifat lemah lembut. Hatta kalau kita nak cakap dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, lagilah patut. Dan yang lebih kuat ialah orang yang boleh berlemah lembut dengan orang yang berada di bawah dia. Ini lagi payah. Berapa banyak orang yang boleh berubah sikap di atas hikmah, di atas lemah lembut daripada orang yang menasihatinya. Berapa banyak kebenaran terhijab dengan kekasaran. Berapa banyak kebatilan itu benar nampaknya, padahal dia batil, tapi dengan kelembutan. Alangkah indahnya kalau kebenaran itu dipadukan dengan kelembutan dalam dakwah, sehingga akhirnya orang nampak Islam itu indah. Baik. Kemudian sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang boleh kita ambil pada hari ini. Ya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam bab antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Jadilah orang yang bersikap hidup, antara hidup dan juga antara mati. Apa maksud dia? Bainal hayy wal mayyit. Antara orang yang terlalu hidup dengan orang yang terlalu mati. Ada juga terlalu hidup, terlalu mati. Contohnya apa? Maknanya orang yang tak hidup dia ni, nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak, tak tahu apa. Ada orang jenis begitu. Contoh dia kata, ada orang yang mana bila anak dia buat balik rizak ni, rizak periksa ke rizak apa, anak dia buat balik satu tugasan, satu kejayaan, dia kata, ayah, dia tengok saya dah buat begini. Dia pun tengok, okey, tak ada masalah apa, okey. Kalau kamu buat yang kalau dia bawa slip UPSR, okey, ni bukan lagi si universiti, tak ada apa pun. Apa perasaan anak kalau ayah kata begitu? Mati kesungguhan dia. Sebab apa? Orang yang tidak bersifat dengan sifat cakna, hatinya tidak hidup. Hatinya tidak hidup. Ada juga orang yang mana orang lain duk bergelak ketawa, dia tak buat bela, tak tahu apa. Orang duk senyum, buat gurau pun dia tidak ada infial. Apa maksud? Interaksi dia dengan manusia ni tak ada. Orang bahagia pun dia tak bahagia, orang sedih pun dia tak sedih. Dia gitu je. Baik, apakah ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya? Dan apakah orang yang mana apabila dia bersifat dengan sifat begini,
dia mendapatkan pahala di sisi Allah kerana nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mana bila orang sebut apa-apa yang menggembirakan, dia buat dono je. Bila orang sebut berita yang menyedihkan, dia pun buat dono je. Nak kata hidup pun tidak sehingga dia tertawa, nak kata mati pun tidak sehingga dia bersedih. Tak tahu apa. Bukan sebab tak tahu apa, sebab dia adalah orang yang kita sebut tidak prihatin. Maka sifat prihatin ni, apakah dia boleh jadi ibadah ataupun tidak? Kan kita kata, bila sebut apa yang ada pada Nabi SAW dan bila kita ikut kerana dia adalah akhlak Nabi, maka kita mendapat pahala. Soalnya, Nabi ni prihatin ke tidak dengan orang? Sangat-sangat prihatin. Nabi SAW sangat-sangat prihatin. Bahkan Abdullah ibn al-Mubarak, dia kata apa? Wallahi, seorang ulama Abdullah ibn al-Mubarak, wallahi inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadithi wa ana a'rifuhu min qabli an talidahu ummuhu fa asma'ahu minhu wa ka'anni awwalu marratin asma'ahu. Demi Allah, dia kata, ada orang lelaki yang datang bercerita kepadaku satu kisah yang mana aku tahu kisah tu sebelum daripada dia lahir lagi, tapi aku mendengar daripadanya seakan-akan itulah pertama kali aku dengar. Abdullah ibn al-Mubarak kata, ada orang mari bagi tahu kepada aku satu cerita, aku tahu kisah ni sebelum daripada dia lahir lagi. Berapa banyak anak kita tengah excited nak cerita, abah gitu. Mesti dia gitu kan, abah dah tahu dah. Dia pun, Allah dah tahu, tadi baru semangat nak cakap. Betul tak? Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW tidak begitu. Bahkan Nabi SAW bila sahabat bergembira, dia akan bergembira dengan para sahabat. Bila sahabat penat dalam duduk peperangan Khandaq, orang duduk gali lubang dan sebagainya. Bahkan ada juga yang disebut waktu Nabi SAW bina masjid Nabi. Apa yang Nabi SAW bila tengok para sahabat ni duduk berpenat lelah dengan keadaan mereka ni, duduk gali parit Khandaq. Nahnu allazina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Sambil-sambil mereka bersyair, kamilah orang yang berbai'ah Muhammad untuk berjihad selama kami hidup selama-lamanya. Bila Nabi SAW dengar, Nabi jawab, Inna Allahumma innal aisha aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, kehidupan itu kehidupan akhirat, maka ampunkanlah bagi orang Ansar dan juga Muhajirin. Maknanya ada infial, interaksi Nabi. Bila orang buat baik, Nabi terus jawab kebaikan mereka. Dan kita tahu bagaimana muamalah Nabi SAW dengan respon kepada kebaikan. Itu makna prihatin. Bagi respon, jadilah pendengar yang baik, jadilah orang yang ada. Orang nampak kita ni menghargai sesuatu daripada dia. Dan Nabi SAW banyak juga bergurau dengan para sahabat, dan bila orang bergurau dengan dia, lalu Nabi SAW tersenyum. Tak adalah kata bengkak dah, orang cakap apa pun Nabi tak buat apa-apa lah. Waktu Nabi bersedih sehingga sampai dengar khabar Nabi menceraikan para isterinya, semua orang menangis di masjid Nabi, orang menangis. Umar ketuk rumah Nabi SAW, milik Nabi SAW. Tengok Nabi ni duduk di atas satu tikar sehingga berbekah tubuh Nabi SAW. Nabi SAW tiba-tiba Umar kata, ya Rasulullah, ma ra'aitana law ra'aitana wa kunna ma'syara Quraisy naghlibun nisa fakunna idza sa'alta ahadana imra'atahu nafaqatan qama ilaiha fawaja'a unuqaha
falamma qadimna al-Madinah idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Ya Rasulullah, tengok kita ni dulu kan, kita dulu kan orang Quraisy, kita ni hebat, orang perempuan kalah kat kita. Dia kata apa? Orang perempuan kalah kat kita. Kalau dia minta nafkah lebih, silap-silap kita bangun, patah leher dia orang. Nabi Umar kata begitu. Tapi bila kita sampai Madinah ni, orang perempuan dia lain, dia kata. Orang perempuan Madinah ni lain. Jadi orang perempuan Quraisy dulu dia belajar dengan orang perempuan Madinah ni, dia berjangkit Rasulullah. Bila dia dengar begitu, dia sebenarnya nak mengubah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia nak kata apa, melainkan dia nak sebut, ni lah orang perempuan, dia berjangkit dengan orang Madinah ya Rasulullah. Nabi pun senyum. Umar pun cakap lagi, sehingga Nabi pun senyum. Dalam keadaan sedih, orang mari nak mengubah hati Nabi, akhirnya Nabi gembira. Sebab apa? Interaksi itu ada. Berapa ramai orang bila bersedih, sama ada kita tak prihatin sehingga menambah kesedihan dia, ataupun orang tu tak prihatin, bila kita buat lawak pun dia buat kedok je. Akhir sekali orang nak cakap pun tahu hati. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Bila orang bergurau dengan Nabi, Nabi akan senyum. Bila orang sedih, Nabi akan tunjuk kesedihan dia. Bahkan Nabi akan gembirakan mereka. Dan inilah adab Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat sabar. Dan dia tidak kalau ada orang bermuamalah dengan dia dalam keadaan orang tu jahil dan tak tahu, Nabi SAW takkan sebagaimana yang disebut oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia berjalan dengan rendah diri, dan bila orang jahil berkata kepada dia sesuatu, maka dia kata salaman. Baik, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahu tak bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah satu hari bersembang dengan Nabi menceritakan kisah 11 orang wanita. Pernah dengar kan? Dia bercerita tentang kisah wanita-wanita yang datang kepadanya. Dan dia kata seolah-olah, ya Rasulullah, nak dengar tak cerita? Ada seorang perempuan tu datang. Dia kata, aku waktu tu duduk dengan 11 orang wanita pada zaman jahiliyah dulu. 11 orang. Lalu 11 orang ni semua pakat nak cerita pasal suami masing-masing. Dan mereka sebut dengan begitu benar, tidak pernah tak sembunyilah. Betul, dia cakap betul. Lepas tu Nabi tanya, dia orang cakap apa? Madza qulna? Apa yang dikatakan pada mereka? Oh, Aisyah pun cerita. Orang pertama kata, suami aku begini-begini. Bukan begini-begini tu. Cerita panjang. Kalau tengok dalam riwayat ni, cerita dia panjang. Seorang tu kata, orang pertama kata, suami aku ni seperti dengan bukit yang besar. Di atasnya ada, puncaknya ada unta yang besar yang tidak elok. Maknanya suami dia ni orangnya tak bagus, cuma berasa diri dia tinggi. Dia ni seperti bukit yang besar, tinggi. Atas puncak bukit tu ada daging yang tak elok, unta yang busuk. Maknanya cerita dia panjang. Makna dia ni tak ada apa-apa, tapi dia sebenarnya fakir, bakhil, tapi nampak cerita seorang. Orang kedua dia cerita lain pula. Dia cerita orang yang kedua. Orang kedua ni dia kata lebih kurang, zaujuha kathirul uyub, zauji la abuthu khabarah. Suami yang kedua ni tak boleh cerita panjang, sebab aku takut kalau aku cerita panjang, nanti aku pun kena cerai kat dia. Dia pun cerita orang kedua. Cerita pula orang ketiga. Cerita pula orang keempat. Cerita pula orang kelima. Nak tunggu 11 orang ni.
Faham-faham lah kalau orang perempuan cerita panjang. Tapi Masya Allah, Nabi SAW tak pernah potong cerita Aisyah. Dengar je cerita Aisyah. Nabi ni pendengar yang setia. Pendengar yang setia. Sampailah orang yang ke-11. Cerita panjang, orang 11. Cerita 11, dia pun cerita. Suamiku Abu Zar. Siapa Abu Zar? Orang yang telah menghiaskan aku dengan perhiasan dan emas, yang telah menggemukkan aku dengan cukupnya makan, yang telah memujiku apabila dia melihat diriku, dan telah menjadikan aku orang yang kaya, dan memindahkan aku dulu daripada fakir duduk di rumah yang adanya kuda dan unta dan tunggangan-tunggangan yang banyak. Dia puji suami dia. Dan bila aku minum sepuas-puasnya. Ummu Abi Zar, siapa dia tak kenal? Ummu Abi Zar, mak kepada Abu Zar. Mak dia pula siapa? Bukan setakat puji suaminya, puji pakai mentua dia pun puji. Ni hebat ni, menantu puji mertua ni. Nah, menantu puji pula mertua. Mak dia siapa? Mak dia ni orang yang cantik, sehat, rumah dia pun luas. Nah, bila dia tidur dengan terhormat, walaupun tempat kecil tapi dengan adab. Dia pun tak makan banyak. Anak perempuan Abu Zar, siapa dia? Seorang yang sangat jaga maruah. Dia cerita sehingga kalau jiran tengok anak Abu Zar ni, cemburu dia kepada Abu Zar. Cemburu dia kepada anak. Kalau tengok khadam, pembantu khadam Abu Zar, cerita pula panjang. Cerita sampai kepada khadam pula. Ni baru seorang. Cerita khadam. Kemudian satu hari dia kata Abu Zar pergi berjalan. Jalan. Tengok kepada ada seorang perempuan bawa 2 orang anak. Tiba-tiba bila dia tengok kepada perempuan tu, dia kenal perempuan tu, dia cerai aku. Dia cerita. Dah cerita sampai bercerai pula cerita. Nabi duk dengar ni. Duk dengar sampai cerita. Akhirnya tazawwaja Ummu Zar. Maka menikahlah lepas kena cerai aku ni dengan seorang lelaki lain. Orang ni bagus, kudanya pantas, pedangnya tajam. Maknanya orang yang juga kaya, memuliakan dia, bagi banyak hadiah dan banyak kebaikan-kebaikan yang dia bagi. Kuli Zar miri ahlika, ahdi li ahlika wa at'im. Bahkan dia buat sampai keluarga-keluarga Ummu Zar ni dilayan semua baik semua sekali. Lalu dia kata apa? Thumma qalat wa hiya tahki shauqaha ila zawjiha al-awwal Abi Zar. Tapi dia kata dengan suami baru ni, kalau dihimpunkan semua kebaikan dia, tak sampai lagi sebekas kecil kebaikan Abu Zar, suami dia yang pertama. Suami dia pertama. Dia cerita sampai dia kena cerai, sampai dia kena kerinduan dia kepada suami dia yang pertama tu. Dia kata suami baru ni kalau dihimpun semua kebaikan suami baru, nak banding dengan kebaikan Abu Zar, suami lama tu, belum capai satu bekas dia. Kita bukan nak cerita tentang Abu Zar, tapi kita nak cerita bagaimana keadaan Nabi yang tahan dengan cerita Aisyah 11 orang. Tuan-tuan saya baru cerita ringkasan. Dah bila Ustaz nak habis cerita ni? Ni Nabi nak habis 11 orang. Agak-agak macam mana? Akhir sekali, istaghraqat min waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil masa panjang cerita. Nabi dengar dia apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia
Kadang-kadang Nabi tunjukkan dia, begitu, terkejutnya dia, kagumnya, sedengar, sungguh sifat. Sehingga Aisyah ni tak jemu bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puan-puan dapat suami macam ni, macam mana? Tak habis cerita ni. Tak habis cerita, bambang sekejap, bambang nak buat bambang habis. Akhir sekali duk bambang pakai cerah dah cerita. Tak buat kerja apa dah suami ni. Akhir sekali dah, hatta idza intahat Aisyah min hadithnya qala sallallahu alaihi wasallam mutafa'ilan ma'aha wa izharan laha annahu fahima al-qissah wa adraka maghzaha wa anna lam takun tuhaddithu bil qissah wa hiya fi wadin wa huwa fi wadin akhar. Bila sampai Nabi cerita tu pun infial, makna reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia faham semua cerita Aisyah radhiyallahu anha. Memang kadang-kadang kita bila dengar cerita isteri ni ada hak tak faham, tapi kena buat-buat faham. Ya betul, yang betul sungguh, Allah abang faham 100% faham. Akhir sekali apa? Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia nak sebut satu je sebenarnya. Aisyah nak sebut satu je kepada Nabi. Cerita berjela-jela tu, Aisyah nak sebut sebenarnya pada Nabi satu. Natijah dia apa? Kuntu laka ka Abi Zar li Ummi Zar. Ya Rasulullah, aku dengan kamu ni serupa dengan Ummu Zar dengan Abu Zar. Maknanya rindu sayangnya Ummu Zar kepada Abu Zar sampai begitu aku dengan kamu. Nabi kata bahkan lebih lagi. Nak cakapnya tu je, tapi cerita dia sampai 11 orang. Fokus kita di sini bagaimana sifat Nabi, akhlak Nabi. Sabar, orang yang mendengar pendengaran yang baik, orang yang menunjukkan reaksi sehingga bila orang bercerita, orang rasa semangat. Dan ini dengan isterinya. Kita juga sebut dengan para sahabatnya. Bagaimana sifat Nabi SAW, sehingga para sahabat rasa bila dia bercakap dengan Nabi SAW, dia sangat-sangat bahagia. Kalaulah kita boleh amalkan akhlak ini, jumpa jiran, tunjukkan semangat yang begitu. Dengan anak, tunjukkan semangat begitu. Jumpa kawan, tunjukkan prihatin kita. Apa jua masalah dia, kita tanya khabar dan sebagainya. Ada orang bila keluar hospital, orang tak tanya pun dia. Dia harap aku keluar hospital, tak ada orang tanya aku. Kau kata, Masya Allah, dah sihat dah, keluar hospital bila? Baru malam, Alhamdulillah. Mudah Allah SWT rezekikan. Mudah-mudahan sihat. Kadang-kadang begitu je. Ada orang kadang-kadang infial. Cuba tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita harapkan apa? Hubungan ni selisih kereta je. Kalau angkat tangan, kita angkat tangan, dia tak angkat tangan, something wrong dia kata ini. Kadang-kadang kita hanya tunjuk prihatin kita dengan satu lambayan, kadang-kadang dengan angguk, kadang-kadang angkat tangan tak dada dan sebagainya. Tunjukkan interaksi dengan manusia. Dan ini sebahagian daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan payah pun. Orang bagi salam kita jawab. Jangan sampai orang bagi salam kita tak jawab. Dan seumpama dengannya. Hatta sebenarnya kalau kita tengok dengan binatang pun, kalau kita belajar sifat binatang ni, dengar kata bila kita tunjukkan perhatian, begitulah juga manusia. Siapa biasa main kuda? Ada di sini penunggang kuda. Tak biasa? Haji Zul tak pernah? Sekali pun tak aja naik kuda? Tak aja? Nanti kita pergi sama-sama insya-Allah. Naik kuda ni saya pun sejak cakap sekali baru. Bukan hebat pun. Tapi bila kita pergi belajar, orang tu kata kuda ni lepas kita naik, kita tepuk belakang dia, good dan sebagainya, gosok dia, dia akan rasa semangat untuk bawa kita lagi. Tu kuda binatang. Dalam kisah yang dibawa kepada Syekh ni, dia kata ada satu orang hamba tu, aku masuk dalam jadi tetamu, kena tengok-tengok hamba tu kena ikat dalam kandang. Kata kenapa hamba ni? Dia menyebabkan semua unta aku mati. Apa pula sebab unta aku mati? Mu tahu dah, unta aku ni sebenarnya tak boleh bawa barang, tapi dia ni suara dia sedap. Bila dia mengalun-ngalunkan qasidah dia dan sebagainya, unta dengar pun hak tak boleh bawa barang jadi kuat belaka. Siapa akak-akak barang, siapa overload, mati unta.
Dia kata, ya betul ke dia ni? Hamba tu kata, tolonglah syafaatkan aku kepada Tuhan, dia bebaskan aku. Kena ikat hamba ni. Sudah tu kata, ginilah tu, aku nak bagi syafaat kepada orang. Oleh kerana kamu tetamu aku merdekakan dia. Bagilah, kamu nak ambil, ambillah dia. Lepas tu dia pun ambil, dan orang ni, Abu Bakar Ar-Raqi ni, dia yang ambil hamba ni. Sampailah dia kata, fashtaqtu ila sima'i hadha saut. Falamma asbahna amartu an yahduwa ala jamalin yastaqil ma' min bi'ri hunak liyanshata al-jamal lil amal fantalaqa al-ghulam bi sautin hasan falamma rafa'a sautahu sami'ahu jamal fahama wa haja wa nasiya nafsahu hatta qata'a hibaluhu. Bila aku nak tahu, nak test dia ni, aku bawa dia ni nak tengok macam mana unta bila dengar suara dia untuk bekerja. Unta ni tengah ambil air daripada satu perigi, tengah minum. Dia pun pergi dan bercakap dengan suaranya yang indah kepada unta ni. Bila unta ni dengar, tuan-tuan apa? Dia melompat-lompat unta ni sampai putus tali. Wa waqa'tu ana ala wajhi min husni saut. Dan aku juga sampai terduduk aku dengar indahnya suara budak ni. Fama adhunnu anni sami'tu qat sautan atyab. Aku tak pernah dengar suara yang lebih enak daripada ni. Kalau binatang dengan suara manusia pun ada interaksi begitu, maka bagaimanalah hati-hati manusia kalau kita bercakap, tunjukkan reaksi. Bila orang nak marah pun tak jadi nak marah. Berapa banyak orang yang berdebat, berjidal, bila tengok kelembutan, suara yang lembut, elok dan sebagainya, akhirnya tidak jadi bermusuh dan seumpama dengannya. Sebab itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi SAW adalah bunga diri kita, perhiasan yang paling baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan sekadar itulah dulu apa yang baik dari Allah, yang tidak baik daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tu? Tak ada? Nak tanya? Tak ada? Dia tanya, dia jawab tu. Ada soalan? Tak ada. Tu jawab mudah. Kalau tak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.